Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asmetina binti Idris, nomor kad matriks C19E0638. Pada hari ini, saya dan kawan-kawan akan membentangkan tajuk pembentangan kami, yaitu persamaan dan perbezaan antara fotografi Gustav Lambert dan Cassien Schepers. Kami memilih gambar daripada Gustav Lambert, yaitu bertajuk Malay Woman pada tahun 1895. Dan kami memilih tajuk fotografi bagi Cassien Schepers, iaitu gambar seorang wanita yang sedang diurut oleh seorang kanak-kanak pada tahun yang sama, iaitu 1895. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sefaris yang saya hormati, nama saya Nurul Farisha binti Sudir, memegang kad matrik C19E0653. Hari ini saya ingin membentangkan tentang Barrett Criticism Model. Di bawah topik mencari persamaan dan perbezaan antara dua fotografi, iaitu Cassien Schepers dengan Gustav Lambert. Saya pergi dulu kepada apa itu Barrett Criticism Model. Barrett Criticism Model ni merupakan kaedah terbaru yang digunakan oleh fotografer untuk membuat tafsiran foto. Dalam Barrett Criticism Model ni dia ada tiga kaedah, iaitu penerangan, penilaian dan pentafsiran. Penerangan ni dia lebih kepada ingin menerangkan apa itu menerangkan tentang sesuatu gambar tersebut dengan lebih jelas. Seperti pula kepada tafsiran. Tafsiran ni dia lebih kepada untuk mencari tahu dan mencari tahu tentang makna tersirat dan tersurat yang ada dalam sesuatu gambar tersebut. Saya percaya dalam sesuatu gambar yang diambil ada makna tersirat dan tersuratnya yang tersendiri. Yang terakhir pula iaitu penilaian. Penilaian ni dipraktikkan oleh pengkritik untuk menarik perhatian dan fokus audien, dan pada masa yang sama sesuatu gambar yang diambil dapat menggambarkan seseorang fotografi tersebut. Okey, saya pergi kepada biografi Cassien Schepers. Cassien Schepers ni dilahirkan pada 14 Januari 1845 di Ngayogyakarta. Beliau merupakan fotografi pribumi di Ngayogyakarta dan merupakan fotografi pertama di Indonesia. Beliau ni pada umur 15 tahun, beliau telah dibaptis oleh Protestan Kristina, dan beliau setelah beliau dibaptis, beliau diberi gelaran Schepers untuk mewakili keluarga beliau. Apa yang saya tahulah, dibaptis ini adalah satu proses di mana dibuat oleh orang Kristian untuk menyucikan diri mereka. Okey, setelah itu Cassien Schepers ni memulakan pekerjaan beliau menjadi seorang fotografi keluarga kesultanan. Daripada hasil kualiti kerja yang dihasilkan, beliau dijadikan pelukis dan fotografer keraton. Lepas tu selama Cassien Schepers ini menjadi
menjadi seorang fotografi, beliau telah memperoleh banyak anugerah, antaranya dianugerahkan 3 kancing dari Batu Permata oleh Raja Chulalongkorn kerana beliau telah menghasilkan potret Raja Chulalongkorn tersebut. Setelah Kesen Chepes meninggal dunia, kerja fotografi diambil alih oleh anak sulungnya. Itu sahaja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuridina binti Ajari, nombor matrik C19A0060. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan biografi Gustav Lambert. Mary Joseph Gustav Adolf Lambert ataupun dikenali sebagai Gustav Lambert yang berasal daripada Jerman. Beliau merupakan juru gambar daripada negeri Selat yang bermula pada tahun 1870 hingga 1880-an. Beliau merupakan seorang ahli perniagaan dan membuka sebuah studio fotografi di Singapura pada tahun 1875. Kerana beliau mendapat sambutan yang menggalakkan, jadi beliau membuka sebuah lagi studio fotografi di Kuala Lumpur pada tahun 1896. Beliau telah memotret pelbagai situasi masyarakat dan keadaan politik serta budaya di Tanah Melayu, Sumatera, Singapura dan Siam untuk dijadikan satu dokumentasi yang bernilai hingga hari ini. Antara karyanya yang hebat ialah potret Raja Siam, potret Sultan Johor dan juga beliau mendapat keizinan daripada kerajaan British untuk memotret keadaan politik dan acara rasmi yang berlaku di Tanah Melayu. Sekian daripada saya pengenalan Gustav Lambert. Saya akan membentangkan tentang persamaan antara dua fotografi ini, iaitu fotografi Kesen Chepes dan Gustav Lambert. Yang pertama iaitu subject matter. Dalam gambar tersebut terdapat persamaan antara subject matter, iaitu wanita yang sedang berdiri yang sedang menggunakan kain sarung, dan di dalam gambar Kesen Chepes pula terdapat juga seorang perempuan yang sedang baring dan sedang menggunakan kain sarung. Yang kedua, 3 orang wanita di dalam gambar Gustav Lambert menggunakan atau mengenakan sanggul siput tinggi, dan gambar di dalam Kesen Chepes juga wanita tersebut menggunakan sanggul siput tinggi dan mengenakan subang. Yang ketiga ialah suasana di dalam gambar Kesen Chepes, iaitu 3 orang perempuan tadi suasana itu berada di dalam kawasan rumah, dan gambar bagi Kesen Chepes juga iaitu 2 orang watak dalam gambar juga itu tadi, iaitu wanita dan seorang kanak-kanak gitu tadi berada dalam rumah. Yang ketiga iaitu gambar diambil di dalam studio, iaitu persamaan antara kedua-dua fotografi itu. Medium bagi persamaan antara kedua-dua iaitu Gustav Lambert dan Kesen Chepes ialah mereka menggunakan medium. Bagi gambar Malay Woman pula, mereka menggunakan medium hitam dan putih iaitu cetakan albumen, dan juga untuk gambar wanita yang sedang diurut oleh kanak-kanak itu juga Kesen Chepes menggunakan cetakan hitam dan putih iaitu cetakan albumen. Gambar Malay Woman iaitu gambar daripada fotografi Gustav Lambert, iaitu diambil pada tahun 1895 dan menunjukkan persamaan antara gambar fotografi Kesen Chepes, iaitu gambar wanita yang diurut oleh kanak-kanak juga pada tahun yang sama, iaitu 1895. Seterusnya, gambar Malay Woman menggunakan silver gelatin chloride, dan juga gambar wanita yang diurut oleh kanak-kanak iaitu daripada Kesen Chepes juga menggunakan medium yang sama, iaitu silver gelatin chloride.
Bagi perbezaan antara kedua-dua fotografi ini, iaitu Gustav Lambert dan Cassian Tschipas, bagi bahagian subject matter, di dalam gambar Gustav Lambert terdapat 3 orang watak, iaitu 3 orang wanita, seorang berdiri dan seorang sedang duduk. Manakala berbeza antara gambar Cassian Tschipas, iaitu hanya memiliki 2 watak di dalam gambarnya, iaitu sedang berbaring, wanita yang sedang berbaring dan juga seorang kanak-kanak yang sedang berdiri. Selain itu, gambar beliau juga menunjukkan mereka tidak fokus menghadap kamera dan mereka hanya melakukan watak yang mereka ambil, manakala perbandingan dengan gambar atau watak di dalam Cassian Tschipas antara seorang wanita dan seorang kanak-kanak itu, mereka lebih fokus menghadap ke kamera. Perbezaan seterusnya bagi subject matter ialah pada gambar Gustav Lambert, gambar tersebut hanya menggunakan latar belakang dinding dan hanya menggunakan tikar mengkuang sebagai alas mereka berdiri, dan untuk Cassian Tschipas pula mereka menggunakan latar belakang tabir, iaitu bercorak bunga. Seterusnya, perbezaan dari segi medium pula, iaitu pada gambar Gustav Lambert, Gustav Lambert menggunakan sumber cahaya tambahan daripada sebelah kiri gambar untuk mendapatkan gambar yang lebih cerah. Untuk fotografi Cassian Tschipas pula, gambar itu menunjukkan Cassian Tschipas menggunakan sumber cahaya tambahan daripada sebelah kanan untuk menambahkan kecerahan pada wajah modelnya. Seterusnya, kelihatan bayang-bayang yang terhasil daripada bawah tapak kaki wanita yang sedang duduk bagi gambar Gustav Lambert. Bagi gambar Cassian Tschipas pula, kelihatan bayang-bayang yang terhasil daripada bahagian jari wanita yang sedang baring tersebut dan daripada lengan kanak-kanak yang sedang berdiri tersebut. Seterusnya, bagi gambar Gustav Lambert, gambar itu berukuran 27.4 darab 21 cm dengan posisi menegak. Manakala gambar untuk Cassian Tschipas pula, gambar itu berukuran 33.4 darab 22 cm dengan posisi melintang. Yang keempat, bagi perbezaan medium, gambar Gustav Lambert, foto ini mirip seperti street fotografi pada tahun abad ke-20. Bagi gambar Cassian Tschipas pula, gambar ini baru mirip seperti horizontal fotografi pada tahun abad ke-20. Abad ke-30. Perbezaan dari segi denotasi pada gambar Gustav Lambert, iaitu denotasi secara visual dan tersirat menunjukkan wanita yang sedang menghabiskan waktu dengan bergosip dan bersantai. Bagi denotasi Cassian Tschipas pula, menceritakan tentang denotasi secara visual dan tersirat menunjukkan wanita dan kanak-kanak lelaki yang seperti didera oleh ibu tirinya yang disuruh mengurut kakinya. Konotasi untuk perbezaan kedua-dua fotografi ini. Bagi fotografi Gustav Lambert, konotasi bagi gambar Malay Woman ialah konotasi secara abstrak dan tersurat sebenarnya menunjukkan gambar ini menceritakan kehidupan adik-beradik yang hidup di kampung atau lebih dikenali sebagai gadis kampung. Keadaan dua wanita yang sedang berdiri itu sebenarnya sedang menampi beras dalam keadaan berkemban. Hal ini kerana menunjukkan pakaian wanita pada zaman dahulu ialah berkemban. Seterusnya, perbezaan dari segi konotasi bagi fotografi Cassian Tschipas, iaitu konotasi secara abstrak dan tersurat sebenarnya menunjukkan gambar ini menceritakan kisah ibu dan anak yang berada di dalam rumah dan juga hidup di kampung. Keadaan ibu dan anak itu sebenarnya ibunya meminta tolong anaknya untuk mengurut kakinya kerana lenguh akibat seharian bekerja di sawah.
Bagi perbezaan yang terakhir pula, iaitu photographer presentation environment, bagi fotografi Gustav Lambert mampu menghasilkan gambar yang baik tanpa sebarang kecacatan. Bagi Cassian Chipas pula, Cassian Chipas seorang fotografi yang mampu membawa aspek luar dalam setiap gambar. Yang kedua, Gustav Lambert seorang fotografi yang berani merakam gambar yang kelihatan janggal dengan posisi wanita yang menghadap ke arah lain dan membelakangi kamera. Melalui gambar ini juga, khalayak dapat melihat aktiviti dan suasana kaum wanita Melayu pada abad ke-19. Bagi Cassian Chipas pula, Cassian Chipas seorang fotografi yang berani menerima cabaran tidak kira besar maupun kecil. Cassian Chipas menunjukkan bahawa anak-anak harus patuh dan taat kepada orang tua mereka melalui gambar-gambar ini. Gustav Lambert telah memotret pelbagai situasi masyarakat, keadaan politik dan budaya di tanah Melayu, Singapura, Sumatera dan Siam sebagai satu dokumentari yang sangat bernilai hingga hari ini. Antara karya yang hebat adalah potret Raja Siam, potret Sultan Johor, dan beliau juga diberi keizinan oleh Kerajaan British untuk memotret keadaan politik dan secara rasmi di tanah Melayu. Bagi fotografi Cassian Chipas pula, pada tahun 1871 sebelum dipilih menjadi pelukis dan fotografer keraton, selain potret, Chipas juga memotret hubungan dan struktur yang berdiri di saat itu termasuk Taman Sari 1894 untuk Petrovich Genotrep van Constant Invention. Karya Cassian Chipas dipamerkan kepada rakyat pada tahun 1888 pada publikasi Inden Kraton Yogyakarta oleh Isaac Joernemann. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Asma binti Wan Muhammad Syed. Saya memegang kad matrik C19E0004. Hari saya akan membentangkan di bahagian pembentangan saya iaitu penutup. Okey, perbezaan daripada sudut dan panjang, gaya dan jarak yang dilakukan oleh Cassian Chipas dan Gustav Lambert untuk membezakan setiap darjat kelas dari objek yang digambarkan. Cassian Chipas dan Gustav Lambert juga menghasilkan gambar yang beraksesori yang menjadi pelengkap objek yang sesuai di dalam ruang dan studio. Sebagai contoh yang terdapat dalam karya Gustav Lambert ialah gambar Malay Woman, menunjukkan mereka tidak memandang ke arah kamera kerana sibuk melakukan aksi masing-masing. Manakala karya Cassian Chipas ialah gambar wanita yang sedang diurut oleh seorang kanak-kanak, menunjukkan wanita dan kanak-kanak itu fokus melihat ke arah kamera. Seterusnya persamaan karya Gustav Lambert ialah gambar wanita yang sedang duduk dan berdiri menggunakan surban dan bersanggu sipu tinggi. Manakala karya Cassian Chipas pula wanita yang sedang baring menggunakan surban dan bersanggu sipu tinggi. Kefahaman terhadap karya seni boleh menjadi asas untuk mengembangkan pemikiran dan kreativiti setiap manusia. Menurut Thierry pada tahun 1997, pengetahuan dalam seni visual boleh membantu seseorang mengenali suasana di persekitaran mereka. Oleh itu, interpretasi terhadap gambar-gambar lama boleh memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap generasi dahulu. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui pakaian pada zaman dahulu dan memahami aspek-aspek adat rasan dan budaya masyarakat zaman dahulu. Okey, kajian ini perlu diteruskan dalam bidang ini kerana ia dapat memberi satu manfaat kepada nilai seni dan fotografi. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.